وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, adalah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li yaumil jumu'ah ansit wa imamu yaktub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an ahmaduhu subhanahu bima huwa lahu ahlun minal hamd wa uminu bihi wa atawakkalu alaih. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anzala alaihi rabbuhul Qur'anal mubin
وجعل رسالته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita layak mendapat tempat yang baik sesudah kita kembali kepadanya. Sidang jemaat sekalian, suatu hakikat yang tidak dapat kita nafikan, bahawa sesungguhnya kita semua sedang menunggu saat tibanya kematian. Kemudian kita akan dikebumikan di dalam lubang kubur berseorangan diri, tinggal di dalamnya yang kemungkinan merupakan satu taman dari taman-taman syurga atau satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Kemudian di akhirat kelak kita semua akan dihimpunkan semula untuk menerima balasan atas segala apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Mati adalah pasti, tetapi kepastian inilah yang kita selalu lupa dan alpa, hingga kerananya kita tidak pernah berasa takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Begitu juga kerana kealpaan inilah kita tidak punya semangat untuk melipat gandakan amal ibadat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikri hazimil lazzat." Artinya, perbanyakkan olehmu pada mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelezatan, yakni mati. Sesungguhnya dalam mengingati mati mengandungi manfaat dan kebaikan yang sangat banyak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita telah mati, bermakna sudah habislah kehidupan kita di atas dunia ini. Telah tamat masa untuk melakukan amal kebajikan. Kita kembali bertemu dengan Allah bersama berbekalan apa yang telah kita sediakan sepanjang hayat kita di dunia ini. Itulah saja bekal yang kita ada. Syukur alhamdulillah
Kerananya kita kembali kepada Allah dengan bekal pahala dan hati yang tenang, yang melayakkan kita untuk mendapat limpahan rahmat kasih sayangnya. Seterusnya dimasukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajr ayat 27 hingga 30. Maksudnya, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Tetapi na'udzubillah, sekiranya kita kembali kepadanya dengan tangan, kaki dan seluruh anggota kita berlumuran dengan dosa dan maksiat, lantas kita akan diazab sebagai balasan atas dosa-dosa yang tidak terampun, kerana keangguhan dan kedegilan kita dalam memahami maksud dan tujuan sebenar kenapa kita hidup di dunia ini. Sidang jemaat sekalian, sekiranya kita sedar dan memahami hakikat bahawa hidup kita di atas dunia ini kesudahannya, pasti selagi kita masih bernapas dan masih lagi diberi kesempatan untuk mencapai berbagai nikmat Allah, kita sentiasa bersiap sedia menghadapi hari perhitungan amalan di hari kiamat kelak. Oleh kerana itu, beramallah dan beribadatlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita layak mendapat rahmat-Nya, walau sewaktu mana dan sebanyak manapun kita beribadat kepada Allah, ianya akan berakhir bila mana datangnya kematian. Kematian akan memutuskan segala-galanya yang berhubung kait dengan kehidupan dunia. Namun, di atas kemurahan dan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, di sana terdapat beberapa perkara yang terus-menerus dapat memberi ganjaran pahala kepada kita walaupun kita telah mati, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW an Abi Hurairah anna Rasulullah qala, idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Artinya, bila mana matinya anak Adam, maka terputuslah darinya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah ataupun ilmu yang dapat diambil manfaat dengannya, atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuknya. Sidang jemaat sekalian, jelas dari hadis di atas terdapat 3 perkara yang terus-menerus memberi manfaat dan kebaikan yang akan terus menolong kita walaupun selepas kita mati. Apa-apa yang kita infakkan, sama ada yang berupa kebendaan atau kewangan, pada jalan kebaikan semata-mata kerana Allah, maka insya-Allah selagi mana ia dapat dinafaatkan oleh orang lain,
pahalanya akan terus menerus sampai kepada si mati. Oleh kerana itu, bagi sesiapa yang diberikan kemurahan rezeki oleh Allah berupa wang ringgit dan harta benda, ambillah peluang ini sebaik mungkin untuk menginfakkan atau mewakafkan apa yang kita ada kepada tempat-tempat kebajikan seperti masjid, surau, tanah perkuburan kita yang baru, pusat-pusat pengajian dan seumpamanya sebagai bekalan, atau boleh dianggap sebagai tabung akhirat yang akan menjadi bekal kita. InsyaAllah apa yang kita infakkan diterima di sisi Allah. Layaklah kita mendapat kemurahan dan kasih sayang Allah berupa keampunan dan syurga Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbilatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikenakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurnianya bagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janganlah kita asyik dan sibuk memikirkan kelangsungan kehidupan anak cucu dengan menyediakan untuk mereka wang ringgit dan harta benda yang banyak semata-mata. Alangkah ruginya mereka yang merasa sudah puas dan senang hati dan tidak bimbang kalaupun ajal datang kepadanya, sedangkan kelak ia datang kepada Allah sebagai seorang miskin pahala, walaupun ia kaya raya dalam kehidupan dunia. Atas limpahan kasih sayang Allah kepada mereka yang Allah permudahkannya untuk mendapat ilmu sehingga ia menjadi orang yang berilmu, maka dengan ilmu tadi ia sampaikan kepada masyarakat, sama ada melalui kelas-kelas pengajian atau ceramah ataupun nulis, maka selagi mana ilmu itu diwarisi oleh satu generasi ke satu generasi dan dapat dinampakkan oleh orang lain, maka ia akan memberi ganjaran pahala kepadanya walaupun selepas ia mati. Oleh kerana itu, bagi yang punya ilmu, bangunlah dan bangkitlah, ajaklah anak-anakmu, masyarakatmu dan anak bangsamu, sampaikan kepada mereka ilmu walaupun satu ayat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, artinya sampaikanlah daripadaku ini walaupun satu ayat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan itu akan lahirlah masyarakat yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Di samping bagi si mati, ia merupakan pelaburan yang paling menguntungkan bila mana curuhan rahmat dan pahala terus mencurah-curah kepadanya walaupun selepas ia mati. Seterusnya, apa yang akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat kelak ialah anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk kedua ibu bapaknya. Beruntunglah mereka yang dianugerahkan Allah anak-anak walaupun tidak diberi kelebihan dari sudut ilmu dan harta kekayaan.
Kemudian ia didik dan asuh anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh, yang taat kepada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada kedua ibu bapanya. Anak-anak ini adalah harta yang sangat berharga yang boleh menjadi penyelamatnya di hari kiamat nanti. Oleh itu, wahai ibu bapa, didiklah anakmu yang berupa amanah Allah ini dengan didikan agama, agar kelak ia dapat berbakti kepadamu dalam kehidupan dunia ini, dan insya-Allah ia akan dapat membantu dan berdoa kepadamu selepas kamu mati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya ialah manusia dan batu-batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasat layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam menghadapi kematian ini ada bermacam-macam ragam manusia. Kemungkinan kematian tadi akan menyebabkan kesedihan dan penyesalan. Kematian bapa bagi si anak berarti sudah habis peluang untuk berbakti dan berjasa kepada ibu bapanya semasa hidupnya. Di sini kadang-kadang timbul penyesalan. Segala-galanya terasa kurang semasa hayat ibu ayahnya. Kasih sayang, penghormatan, tumpuan dan pengorbanannya terhadap ibu bapanya. Lebih-lebih lagi bagi yang sibuk dengan urusan kerja dan hal-hal keluarga sehingga jarang-jarang sekali bertanya khabar, apatah lagi datang menziarahnya. Namun penyesalan sudah tidak gunanya. Begitulah seterusnya bagi mereka yang punya iman dan rasa takut kepada Allah. Timbul penyesalan. Jiran tetangga menyesal kerana jirannya telah meninggal. Teman qarib menyesal kerana temannya sudah meninggal. Semasa hayatnya kita mungkin mengupatnya, mengambil barang-barangnya, bersikap kasar dengannya. Tiba-tiba ajan datang sebelum kita berkesempatan memohon kemaafan darinya. Timbul rasa takut dan bimbang. Kita terpaksa berhadapan dengan mahkamah Allah yang pada waktu itu tidak berguna lagi harta dan wang ringgit. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maksudnya, pada hari yang tiada lagi memberi manfaat oleh hartanya dan anak pinaknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا أمين كريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدري شاه وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah Ibn al-Aminul Karim As-Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibadah wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.